Hello, boleh ingat tak tentang suara saya nombor? Boleh Ustaz. Boleh Dengar ingat? Ustaz. Eh, Boleh dengar Ustaz. InsyaAllah. okey, okey. Sekejap, sekejap. Sekejap, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan, malam ni alhamdulillah kita dapat uh, membuat sesi ulang kaji untuk surah yang berikutnya. Masih lagi kita berada pada juzuk yang ke-21, yang mana malam ini kita akan melihat jawapan kepada sebab dinamakan surah ini sebagai As-Sajadah, dan kita ingin mencari apakah maksud, tujuan yang terkandung di dalam surah As-Sajadah. Baik, tuan-tuan, surah Sajadah ini kita sedia maklum adalah surah yang terdiri daripada 30 ayat, yang mana 30 ayat ini kita boleh temukan di dalam Al-Quran berada pada muka surat yang ke-415 sehingga muka surat 417. Apa makna As-Sajadah? Okey, As-Sajadah adalah kata nama bagi orang yang orang yang sujud. As-Sajadah merujuk kepada orang yang sujud. Sujud, kita pun sudah sedia maklum, adalah sujud seperti mana sujud kita di dalam ibadat salat. Sujud dalam surah As-Sajadah ini adalah Allah menyebutkan tentang kisah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang yang benar-benar kenal Allah, yang dia faham tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, maka orang itu dia akan sujud kepada Allah. Semasa dia sujud, dia akan menyucikan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melakukan perbuatan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang berkenaan dengan orang beriman yang sujud sambil bertasbih kepada Allah, kita boleh temukan pada ayat yang ke-15. Maknanya tengah di pertengahan surah As-Sajadah ini kita menemukan perbuatan manusia yang sujud sehingga dijadikan surah itu dengan nama surah As-Sajadah. Justru itu, tuan-tuan, kita kena ambil sedikit waktu untuk membaca ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu bi ayatina alladhi. Okay. Innama, sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, yu'minu, yang beriman. Okay. Beriman kepada apa? Beriman dengan biayatina, dengan ayat-ayat kami. Jadi Allah menyebutkan pada ayat yang ke-15 ini, tanda seseorang itu dia benar-benar beriman. Ataupun Allah Ta'ala nak kata hanya orang yang sebenar-benar beriman dengan ayat-ayat kami. Allah Ta'ala kata idza dzukkiru biha, apabila dia diberikan peringatan, dia diingatkan tentang ayat-ayat Allah yang merujuk kepada tanda-tanda ataupun bukti-bukti
yang menunjukkan Allah itu berkuasa, Allah Ta'ala itu agung, Allah Ta'ala ini besar, Allah Ta'ala ni maha hebat. Orang yang selalu diingatkan tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah Ta'ala ini, mereka ini akan buat apa? Kharru sujada. Mereka akan segera tunduk dan mereka sujud. Sujada, sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Dengan mereka bertasbih, memuji Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak pula menjadi orang yang sombong. Okey, ayat yang ke-15 ini menjadi ayat utama kepada perbincangan 30 ayat surah As-Sajdah. Dan ayat ke-15 inilah menjadi punca kepada penamaan surah ini sebagai surah As-Sajdah. Okey. Ada apa pada elemen sujud? Ataupun ada apa pada orang yang bersujud? Okay. Dalam ayat 15 ini diberikan jawapannya. Okay, apa jawapannya? Orang yang sujud itu, kita tahu perbuatan sujud ini macam mana? Iaitu kalau kita sujud dalam salat ni, maksudnya kita sujud dengan meletakkan muka kita sujud di bawah, merujuk kepada simbolik kepada orang yang tunduk, orang yang dia rasa hina, orang yang dia rasa dia itu rendah. Dan dalam ayat 15 ini Allah dia menyebut perkataan wahum la yastakbirun. Mereka itu bukanlah orang yang sombong. Sebab orang yang sombong ni dia tak akan tunduk. Orang yang sombong ini biasanya dia akan meninggikan dadanya. Dia akan dia tidak mahu, maksudnya orang yang sombong ni dia dikaitkan dengan orang yang tidak mahu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita semua sedia maklum tentang cara orang yang sujud. Muka kita ni kita letakkan dia di atas, kaki kita ke bawah. Tetapi apabila sampai kepada perbuatan nak sujud ni, kita letakkan muka kita di tempat kita pijak. Muka kita ni kita letak di bawah, menunjukkan betapa hinanya kita di sisi Tuhan Azza wa Jalla. Dia berbeza dengan orang yang tak mahu, yang tidak mahu sujud. Jadi pada perbuatan sujud melambangkan tentang seseorang itu dia membesarkan Allah, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Orang yang sujud itu menunjuk kepada orang yang tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Itu adalah justifikasi penerangan kenapa surah ini dinamakan As-Sajdah, kerana hanya yang sanggup sujud adalah orang yang yu'minu biayatina, kepada orang yang dia benar-benar, dia membenarkan, dia boleh menerima tentang ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada kekuasaan dan kebesaran Allah. Okay. Ayat 15 ni kalau nak dipadukan lagi, kalau nak dimantapkan lagi, kenapa ada orang tu dia sanggup sujud sambil dia membesarkan Tuhan dengan dia bertasbih? Sebab kita tahu pada ucapan tasbih itu melambangkan Allah Ta'ala ini maha suci daripada memiliki sebarang kelemahan. Apabila orang bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala ini melambangkan Tuhan itu tidak memiliki sebarang kekurangan. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok
apa ayatina tu, apa ayat-ayat kami yang menunjukkan Allah Ta'ala ini berhak untuk disujud dan Allah Ta'ala itu disucikan dengan memujinya. Yang ini tuan-tuan kena tengok pada segmen ataupun sinopsis pada kumpulan ayat dalam surah As-Sajdah. Maknanya ayat 15 ni, kalau nak tahu tentang apa itu ayatina, ayat-ayat Allah yang menunjukkan Allah Ta'ala itu hebat, Allah Ta'ala itu agung, maka kita kena tengok ayat-ayat yang sebelum. Ayat-ayat sebelum ayat 15 ini, Allah ada menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi kita kena lihat ayat 14, 13, maksudnya kena ambil ayat yang sebelum pada ayat nombor 15 tu. Jadi kita pun kenalah ambil sedikit waktu membaca, tengok balik segmen pada ayat-ayat yang sebelum. Okey, contoh. Ketika mana kita membuka 3 ayat pertama, surah As-Sajdah, kita akan menemukan Allah menyebut tentang kebenaran wahyu Al-Quranul Karim. Kita akan jumpa tentang Allah menyebut tentang Al-Quranul Karim. Okey, lepas tu kita bacalah ayat yang keempat. Kalau kita baca ayat yang keempat sampai ayat nombor 9, ayat 4 sampai ayat 9 ni, dekat ayat inilah kita akan menemukan tentang Allah membawa dalil-dalil Allah Ta'ala ini maha hebat dengan Allah menyebutkan tentang perihal dirinya dan Allah menyebut kehebatan Allah Ta'ala itu pada apa yang Allah ciptakan. Okey, sebab itu kalau tengok ayat nombor 4, dia akan tengok bermula ayat 4 ni, tuan-tuan akan melihat Allah cerita tentang Allah Ta'ala ini menciptakan, dia adalah pencipta langit-langit dan bumi-bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Sebab itu tuan-tuan, ayat 15 ini untuk difahami, sekali lagi saya ulang, kita kena tengok apa ayat-ayat kami tu, bi ayatina tu, apa ayat-ayat Allah yang sehingga menyebabkan kalau orang tu dia kenal Allah, dia faham, dia akan membawa kepada khudu, sujada, wasabbahu bihamdi rabbihim. Jadi kalau kita buka ayat nombor 4, ayat nombor 5, kita akan menemukan bagaimana Allah cerita tentang dirinya yang telah menciptakan 7 langit, 7 bumi, lepas tu apa-apa yang ada di antara keduanya. Lepas tu Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya tidak ada yang boleh memberikan, tidak ada yang boleh dijadikan sebagai wali, pelindung, malahan syafi', iaitu pemberi syafaat, melainkan Allah. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 5, Allah Ta'ala mengatakan bagaimana dia mentadbir seluruh alam ini. Pada ayat yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Bagaimana Allah mentadbir segala urusan daripada langit sampai ke bumi. Bagaimana Allah menguruskan alam ini, alam bawah, daripada alam atas, alam bawah. Allah mentadbir. Sebab tu kena tengok perkataan yudabbir, mentadbir al-amr, iaitu segala urusan. Lepas tu kena tengok ayat 4 dan ayat nombor 5. Jadi orang yang beriman ni, apabila dia kenal tentang keagungan Allah pada ayat 4 dan 5 ni, itulah yang akan memberi kesan kepada dirinya untuk melakukan seperti mana yang ada pada ayat yang ke-15. Bukan itu saja, pada manusia itu sendiri, pada manusia itu sendiri, pada kejadian manusia itu sendiri, sudah pun menunjukkan juga Allah itu hebat. Lepas tu kena baca pada ayat nombor 7.
pada ayat nombor 8, pada ayat nombor 9. Jadi saya boleh kata ringkasannya beginilah ya. Ayat 4 sampai ayat 4, 5, 6 Allah menyebut tentang perihal dirinya. Dirinya yang pencipta langit dan bumi, dirinya yang menguruskan urusan atas, urusan bawah, urusan langit, urusan bumi. Lepas tu ayat nombor 6 Allah cerita tentang dia mengetahui segala yang gaib dan segala yang nyata. Jadi kalau ayat 4, 5, 6 ni, kalau orang dia betul-betul dia faham, dia akan nampak kebesaran Allah tu. Kemudian pula hebatnya Allah Ta'ala ni dari sudut menciptakan Adam dan keturunan anak Adam. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 7, ayat nombor 8. Okey. Jelas saudara perempuan? Okey. Jadi daripada mengenali tentang Allah, maka akan membawalah manusia itu pergi kepada perbuatan khudu sujada. Membawa kepada orang yang segera untuk dia sujud. Dalam masa dia sujud tu, seperti mana kita sujud kan, kita akan baca Subhana Rabbi kan, Rabbiyal A'la kan, kita bertasbih, kita memuji Tuhan yang Maha. Okey. Ini adalah penerangan ringkas kepada mencari jawapan kepada surah itu dinamakan dengan surah orang yang sujud kepada Allah. Orang yang sujud kepada Allah Ta'ala itu, sekali lagi kita ulang, ia berada pada ayat nombor 15. Untuk mencari jawapan kenapa ada orang dia ini boleh khudu sujada, maka kena melihat ayat-ayat sebelum ayat nombor 15 itu. Di antara ayat utama iaitu pada ayat nombor 4 sehinggalah ayat nombor 9. Okey. Itulah penerangan ringkas tentang nama bagi suratus Sajadah. Okay, sekarang kita nak bincangkan pula tentang apa? Kita nak bincangkan pula tentang tujuan bagi surah As-Sajadah. Apa objektif 30 ayat surah As-Sajadah? Kita tengok apa tujuan surah tu. As-Sajadah ni saya tertinggal ke sekejap tuan-tuan perempuan, izinkan saya beri sekejap ya. Sajadah. Okey. Saya tertinggal nak letakkan notasi sejadah. Okey, apa objektif surah Sajadah? Mudah je. Objektif surah Sajadah adalah surah yang Allah nak mengajak kita supaya kita ini ada perbuatan al-khudu. Kita tunduk, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan pencipta dan pentadbir alam semesta. Mudah je, ingat mudah je. Surah Sajadah ingat kepada simbolik orang yang sujud. Okey, orang yang sujud itu merujuk kepada orang yang tunduk kepada Allah. Kenapa tunduk kepada Allah? Kerana dia kenal Allah, membawa sifat takut dan penuh harap kepada Allah. Ingat, mudah je. Tunduk, takut dan harap kepada Allah. Itu saja. Tunduk, takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Jadi nak tahu keagungan Allah, kena tengok ayat 4 sampai ayat nombor 9. Okey, isyak pun dah masuk, jadi kita kena
berhenti sesi ulang kaji bagi surah As-Sajdah. Moga-moga tuan faham. Sebab saya sebut berulang-ulang kali tentang maklumat ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Okay, moga-moga jelas. Ada sebarang soalan ke? Sebelum kita tangguhkan sementara memberi tumpuan kepada salat Isya. Jadi kalau nak bincangkan sekejap tentang tema bagi surah As-Sajdah tu, tema dia adalah al-khudu' lillah, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan puan, itu saja misian kita. Moga-moga ada manfaat. Ada soalan ke di aplikasi Zoom? Kita ikut Tak di ada, Ustaz. Zoom. Okey, kalau tiada, Encik tiada. okey, kita berhenti untuk bagi tumpuan kepada solat Isya. InsyaAllah kita sambung semula ulang kaji surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 selepas Isya, jam 9 suku malam. InsyaAllah kita jumpa. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu